Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Izzuan bin Zakwan, nombor kad pelajar 20201602229 dari Fakulti Perakaunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar bin Azmi. Nombor pelajar 2020384891. Nama saya Muhammad Zuhilmi bin Muhammad Zaidi. Nombor pelajar saya adalah 20209 50305 dan hari ini kami akan membentangkan mengenai nilai kejujuran dalam penulisan akademik bagi dalam kalangan mahasiswa. Kejujuran. Definisi kejujuran adalah sifat kelurusan hati ataupun ketulusan hati, manakala penulisan ilmiah boleh ditarifkan sebagai satu bentuk penulisan yang sering digunakan untuk mempersembahkan laporan, kertas kerja, projek kajian, tesis, disertai sama ada untuk dibentangkan di seminar, kolokium, simposium, persidangan, penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal, buku mahupun majalah ilmiah. Jujur dalam pandangan Islam. Dalam bahasa, dia boleh ditaktifkan jujur ni adalah mengakui, berkata ataupun memberi satu maklumat yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Dari segi bahasa, jujur yang dapat diserap juga sebagai antonim ataupun lawan berkata bohong, yang artinya adalah memberi maklumat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dalam Islam, kejujuran sangat penting, terutama dalam sesuatu kerjaan. Ia boleh ditarifkan dengan istilah ihsan, seperti mana dalam hadis, kemudian dia bertanya lagi, maka kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Jujur dalam Islam. Yang pertama adalah Sidiq al-Qalbi, iaitu sifat jujur yang diterapkan pada niat seseorang manusia. Yang kedua ialah Sidiq al-Hadis, iaitu sifat jujur yang penerapannya pada sebuah perkataan yang diucapkan oleh manusia. Dan yang ketiga, Sidiq al-Amal, iaitu sifat jujur yang penerapannya terletak pada perbuatan manusia. Keempat ialah Sidiq al-Wa'ad, iaitu sifat jujur yang penerapannya terletak pada janji yang telah diucapkan oleh manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Sidiq al-Hal, iaitu sifat jujur yang penerapannya terletak pada sebuah kenyataan yang terjadi pada kehidupan manusia. Berdasarkan jurnal daripada Universiti Utara Malaysia yang bertajuk Plagarisma berasaskan internet, satu analisis merujuk catabah pada Rajah 1 yang menunjukkan kes plagarisma dalam kalangan mahasiswa jurusan undang-undang di Universiti Scotland. Catabah tersebut menunjukkan peningkatan kes plagarisma dalam kalangan mahasiswa tersebut. Walaupun mereka mengambil jurusan undang-undang, mereka juga turut melanggar etika dalam pembelajaran. Tidak heranlah jika mahasiswa dari jurusan lain turut melakukan gejala plagiat dalam menyiapkan tugasan mereka. Keadaan dan gejala ini menunjukkan betapa seriusnya isu plagiarisme dalam kalangan mahasiswa masa kini yang turut dibekalkan dengan pelbagai maklumat yang mereka boleh diperolehi di hujung jari mereka. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan dengan sikap jujur akan sentiasa dirahmati Allah SWT. Mereka yang dididik menyampaikan perkara yang betul sejak kecil akan berasa berani dan menyampaikan apa yang diketahuinya. Sikap jujur wajar dipupuk dan didukung oleh ibu bapa kepada anak-anak sejak kecil agar bila sudah meningkat usia, mereka berani menyampaikan perkara yang benar, idea-idea yang benar dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Keadaan ini sedikit sebanyak akan membantu mereka ketika dalam alam pembelajaran. Banyak kepentingan kejujuran dalam pendidikan, antaranya ialah dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualiti tinggi kerana mahasiswa yang melakukan tugasan akademik dengan penuh integriti akan mengkaji dan menghasil kerja-kerja yang berkualiti tinggi. Mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas juga memberi impak kepada rakan-rakan mereka kerana mereka mampu untuk berkongsi ilmu-ilmu yang mereka perolehi daripada kajian ataupun pembelajaran yang lebih mendalam. Ini juga akan sedikit sebanyak membantu mahasiswa untuk meningkatkan kualiti mereka bersama-sama.
Perkara ini sudah pasti akan dapat mengharumkan nama negara di pesada antarabangsa. Sudah pasti pada suatu ketika nanti Malaysia akan dikenali di seluruh dunia dengan produk yang dihasilkan berkualiti tinggi jika etika kejujuran di dalam pendidikan diamalkan oleh semua golongan akademik di negara ini. Dalam pada masa itu, Dr. Abdullah berkata kejujuran ini penting menjaga kewibawaan universiti selain memastikan graduan memperolehi ijazah dengan cara yang betul dan mendapat pengistirafan sewajarnya. Sebagai mahasiswa, setiap penulisan yang bersumberkan dari luar harus menyerahkan rujukan mereka di bahagian belakang penulisan mengikut sistem APA atau sebagainya. Selain itu, penggunaan bahan idea daripada suatu sumber atau orang lain yang tidak disenaraikan dengan rujukan dapat dikategorikan sebagai pencurian. Oleh itu, dalam penulisan akademik, mahasiswa haruslah menyatakan sumber yang diambil ketika membuat penulisan itu. Seterusnya, etika sangat penting dalam penulisan agar tidak berlaku lambakan penulisan yang tidak bermutu, tidak mengikut spesifikasi sebagai suatu penulisan yang baik atau ditulis mungkin untuk mendapat keuntungan semata-mata. Di samping itu, etika penulisan sangat penting untuk memastikan sumber disiar adalah benar, sahih, tepat dan adil. Akhir sekali, etika penting bagi mengelakkan diri daripada tindakan kecurangan yang biasa dilakukan oleh penulisan yang tidak beretika, iaitu plagiat. Sebagai seorang mahasiswa, kita tidak boleh lari daripada tugasan yang diberikan oleh setiap pensyarah. Setiap tugasan itu diberikan adalah untuk menilai keupayaan setiap individu dalam pemahamannya dalam pelajaran tersebut. Namun, mahasiswa didorong untuk melakukan plagiat semasa menyiapkan tugasan tersebut. Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong seorang melakukannya. Menurut Roy, mahasiswa wajib memiliki moral yang kukuh agar dapat mengurangkan penipuan dalam tugasan akademik. Oleh sebab itu, adalah penting jika mahasiswa mengetahui faktor yang menyebabkan mereka berbuat demikian. Antara faktor berlakunya ketidakjujuran dalam akademik adalah seperti mempunyai sifat yang malas dalam diri untuk mengarang idea sendiri. Walaupun berada di dunia yang penuh canggih dengan sistem teknologi, pelbagai maklumat yang boleh kita peroleh di hujung jari, kita tidak boleh mengambilnya dengan sewenang-wenangnya. Dengan begitu saja, mahasiswa perlu mempunyai kreativiti sendiri dalam mengarang idea dan mendisiplin diri agar menjadi lebih produktif dalam melakukan sesuatu perkara. Selain itu, mereka tidak mempunyai pengurusan masa yang baik. Seseorang mahasiswa dibebankan dengan banyak kertas kerja yang perlu disiapkan dalam tempoh masa tertentu. Namun, mahasiswa sering menyiapkan kertas kerja tersebut pada saat-saat akhir. Apabila berlakunya situasi tersebut, plagiat adalah jalan mudah bagi menyiapkan tugasan tersebut dalam tempoh yang diberikan, walaupun pensyarah telah memberi tempoh yang lama bagi menyiapkan tugasan tersebut. Tambahan pula, pelajar sering memandang remeh terhadap isu plagiarisme. Plagiarisme adalah suatu perkara yang menjatuhkan integriti seorang mahasiswa. Namun segelintir mahasiswa tidak faham makna sebenar plagiarisme dan memandang enteng terhadap isu ini. Bagi mereka, mencuri idea orang lain tidak menjadi satu kesalahan. Walaupun mereka telah didedakan tentang isu ini oleh pensyarah masing-masing, mereka tetap mengendahkannya dan menganggap bahawa plagiarisme adalah isu yang kecil. Seterusnya, pelajar yang mempunyai persediaan yang kurang dalam menyiapkan tugasan. Dalam menyiapkan suatu kertas kerja yang diberikan, kita perlulah mempunyai perancangan awal dan etika dalam pengurusan tugasan tersebut. Tempoh masa yang lama diberikan oleh pensyarah adalah satu peluang untuk mencari pelbagai maklumat dan pelbagai sumber yang ada. Apabila kita mempersediakan diri dengan banyak maklumat, tugasan kita akan menjadi mudah untuk disiapkan. Ketidaksediaan dalam melakukan sesuatu kerja akan mendorong kita melakukan kerja secara terburu-buru. Akhirnya berlakulah plagiarisme dalam menyiapkan tugasan tersebut. Seperti yang sedia maklum, plagiarisme adalah sesuatu perkara yang ditegah dalam akademik. Hal ini kerana isu plagiat boleh menjatuhkan imej institusi pengajian tinggi. Ia juga mencemarkan kesucian bidang pendidikan dan turut memberi impak kepada pembangunan modal insan sesebuah negara. Namun, terdapat kesan plagiat pada diri mahasiswa itu sendiri. Terdapat 10 jenis penghasilan yang tidak asli atau tagging 10 types of original work yang boleh dikenal pasti, iaitu seperti diraja tersebut.
Pertama, klon yang bermaksud mengklonkan karya orang lain sama dengan complete plagiarisme atau wholesale plagiarisme. Kedua, CTRL-C. Sebahagian besar isi teks berasal dari hanya satu sumber. Ketiga, find replace. Melakukan paraphrase secara tidak telus hanya menggantikan beberapa kata kunci sumber rujukan. Keempat, remix yang memfrasekan dari berbagai sumber kemudian dirangka ia agar nampak serupa dengan aslinya. Kelima, recycle, mengitar semula karya sebelumnya. 6. Hybrid, merangka beberapa sumber rujukan dan mengambil beberapa kalimat dari sumber tersebut tanpa menyebut sumbernya. Ketujuh, mash up, mengkopi dari berbagai sumber dan merangkanya. 8. 404 error, tidak mencantumkan kutipan dan rujukan secara memadai. 9. Aggregator, mengutip dan merujuk sebagai referensi tetapi tidak mengandungi originality. Yang terakhir, retweet, sudah mengutip dengan betul tetapi masih mengandungi banyak sekali kesamaan kata atau kalimat dan struktur artikel yang dirujuknya. Seterusnya, antara kesan buruk plagiarisme kepada mahasiswa adalah seperti jatuhnya integriti mahasiswa. Integriti atau sifat kejujuran ialah sifat yang perlu ada dalam diri seseorang mahasiswa. Individu yang cemerlang dalam akademik akan disoal tentang integriti dalam mendapat keputusan tersebut. Walaupun terdapat segelintir mahasiswa yang berjaya bergraduasi dengan hasil menipu atau meniru, ia akan merugikan individu tersebut kerana sifat integriti dalam dirinya sudah hilang. Malah, sifat buruk itu akan dibawa ke alam pekerjaan. Selain daripada itu, plagiarisme akan memburukkan imej individu tersebut. Setiap mahasiswa mempunyai imej tersendiri yang mencerminkan sifat peribadinya. Jika seseorang mempunyai sifat buruk, maka ia akan menjadi imej individu tersebut apabila berhadapan dengan khalayak ramai, malah mendapat hukuman yang amat memalukan. Sebagai mahasiswa, menurut Dr. Abdullah pada 2003, pelajar yang didapati bersalah melanggar tata tertib peperiksaan boleh dikenakan mana-mana hukuman, satu atau dua atau lebih daripada yang digariskan dalam kaedah 45 kaedah-kaedah Universiti Pertanian Malaysia Tata Tertib Pelajar-Pelajar 1975 pindaan 1995. Kesan seterusnya ialah mahasiswa akan merasa kurang keyakinan diri dalam membuat sesuatu perkara. Apabila sudah terbiasa dengan aktiviti plagiat, individu tersebut akan merasakan dirinya tidak bagus dalam mengarang sesebuah idea sendiri. Malah keyakinan dalam dirinya sudah tiada. Mereka akan mengharapkan orang lain untuk menyuapkan idea kepadanya dan tidak berusaha untuk melakukannya sendiri. Individu itu akan menjadi tidak produktif kerana tidak yakin akan dirinya yang mampu menghasilkan buah fikiran sendiri. Lebih-lebih lagi, kesan yang akan menimpa ialah moral pembelajarannya. Mahasiswa akan menurun. Mahasiswa yang kerap melakukan plagiat dalam tugasan yang diberikan akan merasakan tidak untuk semangat untuk memberi komitmen dalam pelajarannya. Mereka belajar hanya untuk graduasi, bukan untuk menuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Sifat ini akan memburukkan di mahasiswa itu sendiri kerana kelamaan akan menghakis moral pembelajarannya dan mungkin akan terjerumus dalam kegagalan hidup. Selepas itu, terdapat banyak cara untuk menangani plagiarisme. Antara langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh golongan mahasiswa ialah meningkatkan kesedaran dalam diri mereka tentang kepentingan menghasilkan penulisan akademik yang telus. Ibu bapa dan waris juga perlulah berperanan dalam mendidik anak-anak dalam membentuk kepribadian yang jujur.
Bagi mahasiswa, kesedaran tentang betapa tidak telusnya melakukan plagiarisme perlu ada dalam diri mereka kerana mereka tahu bahawa kesalahan tersebut sangatlah serius dalam dunia akademik. Mereka sudah tahu bahawa mencuri itu salah, tetapi tidak menghairankan mereka menulis karya orang lain dan memasukkannya ke dalam tulisan mereka sendiri tanpa menyatakan di mana mereka mendapatkan karya tersebut. Pelajar perlu lebih bertanggungjawab, telus dan jujur semasa menyelesaikan tugasan yang diberikan kepada mereka. Selain itu, mahasiswa boleh dilatih dengan cara online research skill yang dapat mengembangkan kemahiran dan kecekapan untuk mengidentifikasikan sumber-sumber primer dan dapat diakses secara online. Setelah cekap dalam menelusuri sumber-sumber primer, kemudian mahasiswa perlu mengikuti perkembangan dalam kecekapan menggunakan academic writing skill. Kemampuan academic writing skill akan berkembang dengan bagus apabila sentiasa fokus dan rajin berlatih. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Untuk kesimpulan daripada apa yang saya boleh menjelaskan, mahasiswa perlulah bersikap jujur agar ilmu yang kita pelajari dan diperolehi itu adalah halal dan mudah difahami dan diberkati. Dan mahasiswa harus bersikap rasional dan berfikiran matang dan sentiasa bersikap jujur kerana apa yang kita lakukan Allah melihatnya. Okey, itu sahaja daripada saya. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.